Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita hari ini di Alam Maya. Okay, saya harap anak-anak Ustazah semuanya sihat hari ini ya. Okay, jaga diri, jangan keluar mana-mana. Okay. Okay. Okey, untuk hari ini Ustazah nak ulang kaji semula pelajaran kita, iaitu pelajaran hari ini pelajaran fiqh, iaitu bab tayamum bab tayamum. Kita ulang kaji balik pelajaran kita untuk persediaan peperiksaan akhir tahun pula peperiksaan akhir tahun. Okey. Saya nak terangkan kepada kamu hari ini erti tayamum erti tayamum. Kita tengok di sini Okey, erti tayamum. Apa yang dimaksudkan dengan tayamum? Iaitu menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua belah tangan hingga ke siku dengan syarat dan rukun tertentu bagi menggantikan wuduk atau mandi. Wajib apabila telah masuk waktu solat. Itu maksud erti tayamum. Erti tayamum iaitu kita menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua belah tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, itu erti tayamum. Okey. Dan kita tengok anggota tayamum Anggota tayamum, awak kena ingat, anggota tayamum cuma ada dua sahaja. Anggota tayamum ada dua sahaja, iaitu muka dan dua belah tangan hingga ke siku. Itu anggota tayamum. Baru ni periksa pun ada yang boleh buat, ada yang tak tulis pun. Okey. Tengok betul-betul ya. Itu anggota tayamum ada dua saja. Ada dua. Kalau sebenarnya anggota tayamum ada berapa? Ada dua sahaja, iaitu muka dan dua belah tangan hingga ke siku. Itu anggota tayamum. Okey, tengok sebab-sebab tayamum pula. Apa yang kita menyebabkan kita gunakan tayamum ni? Iaitu kita tak guna air, kita gunakan debu tanah. Okey, sebab kita menggunakan tayamum sebab bekalan air yang sangat terhad. Bekalan air tak adalah, tak ada. Kalau ada pun cuma ada sikit saja, kan? Ataupun tak ada air langsung. Tak ada air. Ketiadaan air. Kalau kita tak ada air, kita fikir tak ada air, tak limit wuduk, tak payah solat. Tak boleh. Tak boleh. Walau macam mana keadaan sekalipun, kita kena solat. Kena solat. Tak ada air, Tuhan kata kita gunakan debu tanah yang suci. Kita menggunakan secara tayamum. Itu dia. Secara tayamum. Okey, itu sebab-sebab tayamum. Yang pertama tadi bekalan air yang terhad, ketiadaan air. Yang ketiga, musafir yang suka mendapatkan air. Musafir lah yang suka untuk mendapatkan air. Dan yang keempat, terdapat halangan menggunakan air kerana sakit. Pokoklah badan kita ni melecur, kena api ke kan. Tak boleh kena air. Kena air pedih, sakit sangat kan. Lepas tu ataupun boleh memudaratkan lagi. Kalau kena air, kita boleh gunakan tayamum. Okey, sapu. Itulah mudahnya Islam kan. Mudahnya Islam ni. Tak ada air, kita gunakan debu tanah yang suci. Okey, itu kita sudah terangkan erti tayamum. Anggota tayamum ada dua, iaitu muka dan dua belah tangan hingga ke siku. Dan sebab-sebab kita tayamum. Sebab apa? Sebab bekalan air terhad, ketiadaan air, musafir yang sangat suka untuk mendapatkan air, dan terdapat halangan untuk menggunakan air kerana sakit. Kita tengok rukun tayamum. Rukun tayamum ada berapa? Rukun tayamum ada 4. Rukun tayamum ada 4. Iaitu yang pertama, niat. Tu rukun tayamum tu, kena niat. Okey. Kita menyapu muka. Okey. Lepas tu menyapu kedua tangan hingga ke siku dan tertib. Tertib ni kita hendaklah ikut
urutan yang betul. Yang mana yang dahulu kita dahulukan, yang mana kemudian kita kemudiankan. Itu maksud dia tertib. Itu maksudnya tertib. Macam mana kita nak niat tayamum? Nawaitu tayamuma listibahati salah lillahi ta'ala. Itu dia. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan fardu solat kerana Allah Ta'ala. Itu niat tayamum. Okey, kita tengok pula syarat-syarat sah tayamum. Syarat-syarat sah tayamum iaitu kita kena yakin telah masuk waktu. Kita kena yakinlah telah masuk waktu menggunakan debu tanah yang suci, terdapat sebab-sebab yang membolehkan kita tayamum. Itu syarat sah tayamum. Terdapat sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Okey. Yang seterusnya perkara-perkara sunat tayamum. Ni banyak yang salah baru ni masuk dalam periksa sunat-sunat tayamum dengan syarat-syarat sah tayamum ni. Banyak yang salah ni. Dia garis salah kan. Itulah. Saya nak ulang balik. Okey. Kalau yang sunat ni, iaitu macam kita membaca bismillah. Kalau sunat ni, maksud sunat ni kalau kita buat dapat pahala banyak. Kalau kita tak buat, tak berdosa pun. Itu maksud sunat. Okey. Kalau macam awak nak tayamum, tak nak baca bismillah. Awak nak ambil wuduk, tak nak baca bismillah pun, tak berdosa pun. Kan, cuma tak dapat pahala lebih. Itu saja. Okey, ni itu kita nama dia perkara-perkara sunat. Kita tengok apa dia perkara-perkara sunat. Iaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita menipiskan debu tanah. Atau kita letak tangan kita atas tanah debu tanah tu. Lepas tu kita buat macam ni. Untuk nak bagi dia menipis. Itu sunat saja. Kalau awak tak nak buat pun tak apa. Boleh je. Nanti kalau banyak tanah kat tapak awak tu nanti penuh muka awak dengan tanah kan. Sebab itulah disunatkan kita menipiskan debu tanah. Okey. Dan kita mendahulukan anggota kanan. Disunatkan mendahulukan anggota kanan. Disunatkan. Okey, dan merenggangkan tangan ketika bertayamum. Merenggangkan tangan ketika bertayamum. Okey. Itu adalah sunat-sunat tayamum. Sunat-sunat tayamum. Okey. Perkara yang membatalkan tayamum pula. Berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Berlaku pada perkara yang membatalkan wuduk. Apa yang membatalkan wuduk semuanya akan membatalkan tayamum lah. Okey, yang kedua murtad. Yang ketiga mengetahui adanya air setelah bertayamum. Dah kita tahu dah ada air, maka terbatallah tayamum kita tu. Okey. Saya harap anak-anak boleh faham. Boleh baca bagi banyak-banyak. Erti tayamum. Anggota tayamum cuma ada 2 sahaja, iaitu muka dan 12 kaki. 12 tangan hingga ke siku. Okey, sebab-sebab apa kita nak bertayamum, rukun tayamum, syarat-syarat sah tayamum, perkara-perkara sunat, niat tayamum dan perkara yang membatalkan tayamum. Saya harap awak rajin baca. Dan di sini juga Ustazah ada bagi sedikit soalan lah. Soalan nanti awak boleh buat ya. Okey, boleh buat. Ikutlah awak nak tulis dalam buku ataupun awak nak print. Boleh je. Awak nak tulis terus dalam buku tulis awak pun boleh. Ataupun awak nak print tanpa pun boleh. Okey. Ustazah harap anak-anak sekalian semua rajinlah belajar dan buatlah kerja yang saya bagi. Hanya setakat ini saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.